Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah Allah dan dengan izinnya dapat kita menyambung semula pelajaran ilmu fiqh kita. Sambungan daripada siri yang lalu dan kitab Hidayatus Subyan ini. Dan jika keluar najis daripada mayat, jikalau pada farajnya sekalipun, kemudian daripada mandinya, dan dahulu daripada kafannya, kata Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar, jikalau kemudian daripada sembahyang sekalipun, maka wajib membasuhkan dia. Kata Jami', jika keluar ia, kemudian daripada sembahyangkan atasnya, maka tiada wajib menghilangkan dia. Jika berlumuran ia dengan kafannya sekalipun. Jika berlumuran ia dengan kafannya sekalipun. Bermula sekurang-kurang kafan, iaitu bermula sekurang-kurang kafan, iaitu satu kain yang menutup auratnya dua, atau bermula sekurang-kurang kafan, iaitu satu kain yang menutup auratnya dua, atau satu kain yang menutup sekalian badannya. Yang pertama itu hak Allah Ta'ala, dan yang kedua itu hak mayat, dan yang lebih daripada itu hak waris. Bermula yang terlebih afdal bagi mayat lelaki itu, dikafankan dia di dalam 3 helai kain yang bersamaan lebarnya dan panjangnya, yang menutup sekalian badannya, dan harus ditambah baju dan serban jadi 5. Jika tiada, ia haram. Dan yang afdal bagi mayat perempuan dan khunsa itu 5 lapis, iaitu 2 helai yang menutup sekalian badannya, dan kain kafan, dan baju dan telekung. Dan jika tiada, dikafankan dia di dalam 5 lapis, maka hendaklah dikafankan dia dengan 3 lapis seperti lelaki jua. Dan makruh dilebihkan dia daripada 5 lapis, seperti ditambah seluar atau lainnya. Dan demikian lagi makruh dikafankan dia dengan kain yang mahal-mahal harganya. Itu pun jika tiada di dusta itu, di desa itu, waris yang mahjur atau yang ghaib. Dan jika ada, maka iaitu haram melebih-lebihkan dan bermahalkan berkapannya. Dan sunat dihambur di dalam segala lapis-lapis kain itu, di dalam segala lapis-lapis kafan dan atas mayat itu, akan hanut dan kapal barus. Dan sunat ditaruh kapas yang dikawal akan dia dengan hanut itu pada segala lubang-lubang dan pada segala anggota sujudnya dan sendi-sendinya. Wallahu alam. Bermula rukun sembahyang mayat itu 7 perkara. Pertamanya niat dengan hati, dan wajib disertakan dia dengan takbir yang pertama. Dan wajib padanya niat fardu jika yang sembahyang itu kanak-kanak yang mumayyiz.
dan perempuan sekalipun, kerana gugur fardu dengan keduanya pada ketika ketiadaan lelaki yang balik. Tetapi yang gugur fardu dengan perempuan itu pada ketika ketiadaan kanak-kanak yang memayis, dan tiada wajib ta'yin dan tiada wajib ta'yin mayat, dan tiada wajib ta'yin mayat dengan namanya atau dengan lelaki dan perempuan. Dan jika dita'yin akan dia dan tersalah ia padanya, dan tiada diisyarat kepadanya dengan kata ini mayat umpamanya, maka tiada sah semayangnya. Inilah lafaz niatnya: usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang atas mayat ini 4 takbir, fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Dan wajib bagi makmum niat mengikut imam. Dan wajib bagi makmum niat mengikut imam atau niat berjamaah dengan imam. Rukun yang keduanya, berdiri betul bagi yang kuasa berdiri, jika sembahyang itu kanak-kanak dan perempuan sekalipun. Rukun yang ketiganya, 4 takbir, dan sunat angkat 2 tangan padanya, seperti yang diangkat pada takbiratul ihram juga. Dan jika melebih ia daripada 4 takbir, jika dengan sengaja sekalipun, jika dengan sengaja sekalipun, maka tiada batal sembahyangnya, selama-lama tiada i'tiqad ia akan batalnya dengan dia, dan tiada membawa kepada berturut-turut anggota 2 tangannya. Rukun yang keempatnya, membaca Fatihah. Dan yang afdalnya dibacakan dia kemudian daripada takbir yang pertama, dan harus dibacakan dia pada takbir yang kedua, dan yang ketiga, dan yang keempat. Dan tiada wajib tertib antaranya. Dan antara zikir yang segala takbir itu, melainkan pada salam, maka itu wajib tertib antaranya dan Fatihah. Rukun yang kelimanya, selawat atas Nabi SAW, kemudian daripada takbir yang kedua, sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang terlebih akmalnya iaitu selawat Ibrahimiyah yang dibacakan dia pada tahiyat akhir. Rukun yang keenamnya, dibaca bagi mayat kemudian daripada takbir yang ketiga, dan disyaratkan padanya itu doa yang bangsa akhir, dan ditentukan dia bagi mayat yang kita sembahyangkan atasnya, sekurang-kurangnya Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, atau sekurang-kurangnya Allahumma ghafir lahu atau Allahumma arhamhu, dan yang akmalnya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was thalj wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min azabil qabr wa fitnatihi wa min azabin nar. Rukun yang ketujuhnya, memberi salam, iaitu tertentu ia kemudian daripada takbir yang akhir, dan sunat dibaca dahulu daripada salamnya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
Rabbana innaka antal ghafurur rahim. Bermula sekurang-kurang tanam akan dia dalam satu lubang. Yang menegah ia akan zohir bau pecah-pecah mayat itu. Dan menegah ia akan dibongkar oleh binatang yang buas. Bermula yang akmalnya, iaitu diluas akan kuburnya. Dan di dalam akan dia kadar seperanjungan. Dan beliang lahat itu. Dan beliang lahat itu afdal daripada syaqq, jika keras bumi itu. Dan jika kambur ia, maka afdal syaqq daripada lahat. Maka liang lahat iaitu digali di bawah rusuk kubur yang pada pihak kiblat, keadaan lurus barin mayat di dalamnya. Dan syak itu iaitu digali pada pertengahan kubur seperti parit, keadaan lurus barin mayat di dalamnya juga. Dan wajib dibarin akan mayat itu keduanya. Dan wajib dibarin akan mayat itu di dalam keduanya. Dan wajib dibarin akan mayat itu di dalam keduanya. Dan wajib memperhadap akan mukanya. Dan wajib memperhadap akan mukanya dan dadanya kepada kiblat. Kemudian ditutup akan keduanya itu dengan papan atau lainnya. Dan dikambus akan kuburnya itu dengan tanah. Dan sunat membaca talqin. Dan sunat membaca talqin, artinya mengajak akan mayat. Kemudian daripada sempurna tanamnya. Tanbih. Dan sunat ziarah kubur orang Islam bagi lelaki dan makruh bagi perempuan. Hukumnya sunat, ya. Dan sunat ziarah kubur orang Islam. Dan sunat ziarah kubur orang Islam bagi segala lelaki dan makruh bagi perempuan. Dan sunat memberi salam atas mereka itu dengan katanya, Assalamu ala ahli daril muslimin wa inna insya'allahu ta'ala bikum lahiqun. As'alullahu lana wa lakumul afiyah. Dan sunat bagi kita yang hidup membanyakkan membaca doa dan bersedekah dan berbagai kebajikan. Hadiahkan pahalanya kepada segala mayat kerabat kita dan lainnya, daripada segala muslimin. Kerana sekalian mereka itu sangatlah berhajat kepada doa orang yang hidup. Demikianlah yang disebut akan dia daripada beberapa hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dengar kita dapat amalkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa' ma'assalam.